Ya Karim ya Allah, Ya Majid ya Allah, Ya Fardu ya Allah, Ya Witru ya Allah, Ya Ahadu ya Allah, Ya Samadu ya Allah, Ya Mahmudu ya Allah, Ya Sadiqal Wa'di ya Allah, Ya Ali ya Allah, Ya Ghani ya Allah, Ya Syafi ya Allah, Ya Kafi ya Allah, Ya Mu'afi ya Allah, Ya Baki ya Allah, Ya Hadi ya Allah, Ya Qadir ya Allah, Ya Satir ya Allah, Ya Qahar, Ya Jabbar ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Fatah ya Allah, Ya Rabbas samawati wa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nabi haqi hadi asmaku dia salam salam tarahim ta darwata fina alamin innaka Hamidum Majid bi rahmatika ya arhamar rahimin syahadatan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa bihi man ni'mah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapat kita sambung lagi pengajian kitab Kashful Ghaibiyah, pembukaan berita-berita yang gaib. Kita dah sampai buka surat 32, 17 daripada atas. Sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mati Kita naik sikit ke atas tu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bil barakat. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di atas, dan dikatakan orang difitnah orang yang mukmin. Masuk di fitnah, berlakulah soal jawab dalam kubur. Persoalan-persoalan yang akan ditanya oleh Munkar Nakir itu berlaku pada orang beriman 7 hari. 7 hari soal. Dan kafir pula 40 hari. Itu yang kita cerita pada pengajian yang lepas, di mana ada satu athar yang diriwayatkan oleh Tawus. Tawus ni kibarut tabi'in. Beliau menyatakan, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna an yut'imu alal mayyiti sab'ata layalin. Kata Taus, kibarut tabi'in, semua orang kalau Taus yang meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal pun terima. Kata Taus, para sahabat Nabi, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbuna, kasih mereka itu memberi makan, itu buat macam talil, macam jamuan kenduri lah. Sab'ata, laku dalam masa 7 hari itu. Jadi mereka bersedekah makanan dan niatkan pahala itu kepada yang si mati. Jadi kalau orang kata tak ada asal langsung kita buat kenduri 7 hari, 3 hari, itu bohong. Ada sebab, cuma sebab tu yang kita dah lama tak belajar, jadi adat. Salah juga tu, buat kenduri jadi adat. Tak faham di sebalik kenduri itu, dan tak diniatkan, tak faham bahawa pahala yang kita bagi sedekah makan tu sebenarnya nak disedekahkan pada si mati tu, kerana nak bantu si mati tu menghadapi ujian 7 hari tu. Dan ini telah menjadi amalan umat Islam zaman berzaman.
Walaupun ada yang tak percaya, ada yang memungkiri, tak ada sanad dan sebagainya, padahal ada athar sahabat. Athar tu maknanya perbuatan sahabat. Dan kita maklum para sahabat tu semuanya adil dan tak akan buat perkara-perkara yang bercanggah, yang bid'ah, yang dalalah sebagainya. Pasti mereka akan buat seperti mana yang telah diajar oleh Nabi SAW atau diberi panduan. Dan tersebut di dalam, kemudian dia kata, dan telah bersabda Nabi SAW, barang siapa mati hari Jumaat, nescaya disentosakan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada fitnah kubur. Masya Allah. Siapa keistimewaan orang mati hari Jumaat? Jadi yang istimewa tu apa sebenarnya? Yang istimewa tu hari tu. Hari tu istimewa, bukan mati tu. Sebab dia mati pada hari Jumaat, maka dia dapat fadilat barakah hari Jumaat. Okay, hari Jumaat ni dikira bila ni? Dikira daripada petang lepas asar, hari Khamis. Lepas Khamis, kalau ada orang meninggal lepas asar Khamis, dikira meninggal malam Jumaat sampai maghrib hari Jumaat. Itu jangka masa dia berkata meninggal malam Jumaat, meninggal hari Jumaat tu bila maksud tu? Mulai daripada asar selepas hari Khamis sampailah sebelum maghrib hari Jumaat. Itu dia punya range masa dia tu. Maka apa dapat kelebihan dia? Diamankan dia daripada fitnah kubur. Maknanya persoalan-persoalan muka nangkir itu lepas. Mungkin tak ada soal, lepas itu je. Sebab hari Jumaat, dia meninggal hari Jumaat. Fadilat hari Jumaat. Sama macam kita kata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya sebut la ilaha illallah sebelum mati, masuk syurga. Bukan masalah dia berucap tu sebab nak mengaku Islam, bukan. Fadilat la ilaha illallah. Kalau orang mati jangan kita berita talqin dia asyhadu an la ilaha illallah. Talqin kat dia la ilaha illallah, supaya dia dapat fadilat zikir la ilallah tu. Sebagai ayat yang terakhir dia sebut sebelum mati. Masuk syurga. Besar tak besar, itu kelebihan zikir. Ini kelebihan hari Jumaat. Hari Jumaat, dipilih Allah, dia mati hari Jumaat. Lepas pada siksa kubur, lepas daripada fitnah kubur. Dan tersebut lepas daripada kubur macam mana nak cerita lain. Adapun dekat akhirat besok, adakah dia hisap? Dia dihisap. Dia cuma lepas kat kubur je. Jadilah lega. Kita tak tentu ini. Telah bersabda Nabi, dan tersebut di dalam khabar daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, apabila diwafatkan laki-laki dan dihantarkan pada kuburnya, nescaya datanglah oleh malaikat maut, dan duduklah ia malaikat maut di sisi kepalanya pada mati ni. Dia bawa datang kubur, dan diazabkan dia, dan dipukulkan dia akan pukul yang satu dengan pukul daripada besi. Tiada tinggal satu anggota daripadanya melainkan putus ia, ya Allah. Dan bernyala-nyalalah kuburnya dengan api. Kemudian berkatalah ia malaikat maut, berdiri olehmu dengan izin Allah. Maka tiba-tiba duduklah ia, padahal betul menjerit ia akan satu jerit yang mendengar akan dia oleh barang yang antara langit dan bumi, melainkan jin dan manusia. Allah lindung dia tu. Allah tak nak bagi dengar. Tak bagi dengar. Banyak benda kat kita ni, rahmat Allah tu, latif Allah, ditutup dengan qahar Allah tu, tak nampak. Jangan sampai kita nampak. Sebab kalau kita nampak, tak ada kerja,
Nabi kata lau ta'lamu ma a'lamu la bakaitum kathiran wa dhahiktum qalilan. Hei sahabat, kalau kamu tahu apa yang aku tahu lah, kalau kau nampak macam mana aku nampak, atau kau dengar macam mana aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kematian dalam kubur, sungguh kau akan menangis banyak dan kau akan ketawa sedikit. Kita tak nampak, pernah nampak tak makan. Nampak dalam kubur. Dan berkatalah ia malaikat maut bagi malaikat, berkatalah ia mayat tadi bagi malaikat, kerana apa engkau berbuat akan ini, yang kau pukul aku ni kenapa ni, kau putus-putuskan aku ni sebab apa, dan kerana apa engkau azab akan aku. Pelik, mayat dia pelik, apa hal ni, mengamuk malaikat maut ni. Maka sungguhnya adalah aku ni, kata si mayat, mendirikan sembahyang, aku sembahyang, dan aku menunaikan zakat, dan aku puasa bulan Ramadan. Maka berkata malaikat maut itu, aku azabkan di kau dengan sebab bahawasanya engkau itu telah lalu engkau pada satu hari dengan orang yang kena zalim, dan orang itu meminta tolong ia dengan engkau, maka tiada kau tolong akan dia, dan kau sembahyang satu hari, dan tiada engkau istibrak daripada kencing engkau. Masya Allah, tu je sebab dia. Kita tak peduli hablum minan nas. Sembahyang kita jaga, puasa buat. Saudara kita menderita, orang sebelah kita dalam keadaan kena zalim, kita buat tak tahu. Kena zalim tak tolong, buat tak tahu. Yang kedua, bila kita sembahyang, kita kencing tak ada berdehem, tak ada. Bila kita sujud, ya, terkeluar kencing, kita sembahyang, ya, kena seksa. Maka nyatalah dengan khabar ini bahawa menolongkan orang yang kena zalim itu wajib. Kalau ikut pada hadis ni, tolong orang kena zalim ni wajib. Wajib tolong orang zalim mengikut kemampuan kita. Sekiranya kalau tak ada orang tolong, mati dia. Jadi asal tolong orang kena zalim ni fardu kifayah. Habis kalau semua orang tak tolong, semua usaha. Ataupun kalau yang tahu orang tu kena zalim, kita seorang kita, mana yang tak tahu, jadi fardu ain. Dia kalau tak ada orang tolong, yang tahu cuma kita seorang je, kita ni tolong, apa hukum ni? Fardu ain. Kalau ada 10 orang, fardu kifayah. Seorang pun tak tolong, semua dosa. Ni hukum menolong orang yang kena zalim. Seperti barang yang diriwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a mazluman fastaghatha bihi wa lam yaghithu duriba fi qabrihi mi'atu sautin minan nar. Barang siapa melihat ia akan orang yang kena aniaya, dia kena buli, dia kena rampas hak dia, dan macam-macam kena zalim, maka minta tolonglah ia kepadanya, dan tiada ditolong ia akan dia buat tak tahu, aku pun banyak masalah, nescaya dipukul akan dia dalam kuburnya 100 kali pukul dengan tongkat daripada api neraka. Allah Allah. Tapi yang pukul dia bukan malaikat maut, bukan nakir, malaikat maut. Tu kata fitnah kubur dia, kalau kita faham sini. Cobaan dalam kubur ni macam-macam. Yang kita tahu bukan nakir, kubur ada lagi banyak riwayat lain. Ada yang sahih, ada yang dhaif, dan macam-macam tentang cobaan dalam kubur ni. Dia satu alam lain. Banyak lagi berita-berita kita tak tahu. Yang kita tahu, yang pukul kita bukan nakir, sebab tak ada jawab. Rupanya ada lagi yang lain, berzalimi orang, tak istibrak. Banyak lagi hadis-hadis lain. Dan riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu nafarin yunabbi'uhumullahu yaumal qiyamati
ala manabira min nurin fayudkhiluhum fi rahmatih. Qila man ulaik ya Rasulullah? Faqala alaihi salam man ashba'a ja'ian aw jahhaza 'aziyan fi sabilillah aw a'ana dha'ifan aw aghatha malhufan. Kata Nabi SAW, 4 orang dititahkan oleh Allah Ta'ala mereka itu pada hari kiamat, suruh naik di atas mimbar daripada nur. Banyak kitab-kitab yang saya baca, kisah dia kiamat ni, orang beriman ni, dia duduk dekat satu tempat khas. Contoh dalam ini dewan. Jadi orang beriman ni, umat Rasulullah ni, dia ada satu bahagian section kat tepi ni, dia duduk ramai-ramai tu. Ini kaum Nabi Musa, ini kaum Nabi Nuh. Kita lah khas yang beriman satu tempat. Lepas tu daripada ramai-ramai yang duduk ni pula, ada pula duduk tinggi sikit atas mimbar, duduk kat depan. Duduk ni mimbar ni. Mimbar masjid ni. Ada 4. Ada berapa? Bukan 4, ada 4 lah. Yang tinggi tu mimbar yang dia buat daripada nur, cahaya. Maka memasuk ia akan mereka itu di dalam rahmatnya. Dikatalah orang, siapa mereka itu ya Rasulullah? Apa kelebihan dia orang ni? Aku kenal ni, orang Masjid Senawang ni. Apa sebab pula dia lebih? Duduk atas mimbar pula, kita orang duduk kat bawah. Maka sabda alaihi salam, barang siapa memberi makan akan orang yang lapar, 1, atau membelanjakan, dia sedekah, dia wakaf kepada orang nak perang sabilillah, 2, atau menolong ia akan orang yang dhaif, orang lemah-lemah, orang tak larat, orang dalam keadaan kesusahan, dia tolong. Orang dhaif, dia banyak buat kerja-kerja amal. Yang keempat, atau menolong ia akan orang yang kena zalim. Masya Allah, ni 4 orang ni tempat duduk dia khas. Bukan sebab dia semayang banyak ke, puasa banyak, dia amal Islam ni dia 2. Satu hablum minallah, satu hablum minan nas. Hablum minallah ni memang wajib, tapi banyakkan orang dia naik pangkat di sisi Allah ni bukan dengan hablum minallah, hablum minan nas. Tuhan sangat suka, sangat mahu membalas hamba-hambanya yang banyak membantu hamba lain, bagi makan, lepas pada zalim. Macam tengok tu, dan banyak ayat Quran dan hadis yang seperti ni. Kelebihan diberi pada orang yang banyak khidmat. Kata Nabi, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia ni orang bagi manfaat manusia lain. Dan riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya berkatalah ia Anas, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dihantarkan mayat di dalam kubur dan dikambuskan tanah atasnya, berkatalah ahlinya, keluarga dia dan anak-anaknya, wa sayandah wa syarifah, ya, wa sayyidah wa syarifah. Wa ni macam, wa tu rintihan. Aduh, kalau kita aduh malangnya, aduh mak aku, lepas syarat wa, lepas debah mengingit, wa sayyidah wa syarifah, hai lah kata anak dia, kata keluarga dia, aduh hai Tuhan kami, hai yang kemuliaan, hai yang kami sayang. Maka berkata malaikat yang memukul, adakah engkau dengar barang yang berkata mereka itu? Malaikat tanya balik dekat orang dalam kubur tu, kau dengar tak apa dia cakap tu? Maka berkata ia mayat, bahkan aku dengar hai malaikat.
Maka berkata malaikat itu, adakah engkau itu seorang yang syarif? Dia panggil kan orang yang mulia. Syarif mana mulia? Kau mulia ke? Maka berkata hamba itu bermula mereka itu berkata akan demikian itu, hai kiranya mudah-mudahan mereka itu diamlah mereka tu. Orang kubur kata apa? Ada orang ni duk mengek-engek, duk panggil-panggil, aku tak kena pukul ni. Mudah-mudahan duk diamlah kat atas tu. Maka dihimpit akan dia oleh kubur, maka berselisih segala tulang rusuknya. Cengkaman tanah, dihimpit rumput tanah. Dan menyerulah ia dalam kuburnya, hai dibesarkan oleh orang, hai kehinaan tempat, hai menyesal, hei sangat kasar soal, hingga masuk oleh malam Jumaat daripada bulan Rejab daripada tahun demikian itu. Jadi maknanya dia bentak-bentak kita dalam kubur ni. Ni baru saya tanya seorang kontraktor, seorang engineer, tanya kita nak buat retaining wall. Dia kata, ustaz nak buat wall ni ustaz, batu di bawah kena besar, yang di atas kecil. Kata buat kenapa pula? Kerana tanah ni berat, kata dia. Dia akan menghimpit, dia ada berat itu. Dia bergerak, dia berat, dia akan menghimpit. Bila saya dengar engineer itu cakap macam tu, saya terbayang saya sekubur. Maknanya kita dalam kubur ni tuan-tuan, tanah kat atas kita dia berat. Lepas tu bumi ni dia bergerak. Ni kita kaji zohir, bukan kata kita kaji yang tak boleh bikin, yang kita boleh bikin. Tanah tu kat atas kita tu berapa kilo, berapa tan. Dia himpat, dia makin berat. Orang kata pelukan bumi tu, dia menghimpap, dia mencengkam, tu yang hancur tulang-tulang. Tapi di antara ramai-ramai yang kena macam tu, ada juga mayat yang tak ada apa-apa. Ni yang menakjubkan, yang mukhalafah adat. Antaranya orang yang mengamalkan surah Al-Mulk setiap malam, membaca surah Al-Mulk tiap malam, maka diterangkan kuburnya, diselamatkan daripada pelukan bumi tu. Kalau peluk di bumi pun macam peluk mak dengan anak, mak peluk anak. Tapi kalau kita fikir zohir, akal kita ni, ilmu engineering kita ni, berapa tan tanah, himpit, tulang kita pun makin kecil, makin hancur. Lepas tu kita taruh apa-apa dalam tanah lama-lama hancur, sebab hampak daripada tanah tu. Tiba-tiba kita tengok ada mayat tak hancur. Allah. Bukankah itu satu keajaiban? Bukankah itu sudah cukup bukti adanya yang dinamakan siksa kubur dan nikmat kubur? Zahir. Belum mati ni, belum kita cerita yang barzah yang kita tak nampak, ni yang kita nampak. Pada beramal kita nak selamat dalam kubur. Dah gaji beramal dah tuan-tuan. Sekadar bercerita, tak tahu tapi tak membuat sesuatu, itu angan-angan. Kena beramal, malam-malam beramal sebelum tidur. Kerana tidur ni mati kecil. Kita duk sibuk corona, tak kena corona mati. Yang kena corona tak mati. Mati kan bukan kira corona. Dia nak corona, dia corona je. Betul dia kata apa lagi ni? Tengok lagi kata. Tidak kau dah ni. Ya. Mana tadi ni? Itu dia kata bermula mereka mudah-mudahan sampai kita kena ni. Sampai masuk awal malam Jumaat bulan Rejab daripada tahunnya, demikian itu, maka firman Allah Ta'ala, ushhidukum ya malaikati inni
ghafartu lahu sayyi'atihi wa mahautu khotoyahu bi ihya'ihi hadhihi lailata. Allah Allah. Apa tuan-tuan ada ni? Dia kata apa kata Allah Ta'ala kata pada malam bulan Rajab ni, aku persaksikan, ushidukum, aku persaksikan kamu hei malaikatku, bahawa aku telah ku ampun bagi si mayat ini akan segala jahatnya, dan ku hapuskan segala kesalahannya dengan berkat menghidupkan. Siapa hidup ni? Si mayat. Bila hidup ni masih hidup lah, dah mati dah hidup je lah. Berkat dia ni masih hidup tu, menghidupkan malam ini, yakni malam Jumaat yang awal dalam bulan Rajab. Allah Allah, malam Jumaat tu dia baca Yasin, malam Jumaat tu dia sembahyang tahajud, dia berdoa, dia beramal lah malam Jumaat bulan Rajab yang pertama. Maka dengan barakah dia beramal itu, bila tuan-tuan, malam Jumaat yang pertama bulan Rajab, fadilat dia pun ini fadilat dia, dihentikan oleh Allah segala siksaan, dilepaskan. Barakah dia menghidupkan satu malam itu pada bulan Rajab. Jadi nak diceritakan Kasyful Ghaibiyah ni, benda-benda yang berlaku di dalam alamul ghaib, dengan hadis-hadisnya, dengan asarnya, dengan kisah ulama-nya, apa yang berlaku dalam kubur. Jangan kita ingat dalam kubur tu dah kena menemukan nanti habis. Panjang cerita, macam-macam berlaku. Ni dibongkar oleh kita satu-satu. Subhanallah. Jadi dekat kita tengok tadi tu, ada yang diseksa kerana menzalimi orang, ada yang diletak di atas mimbar yang bercahaya sebab banyak tolong orang, ada yang selamat berkat hari Jumaat, ada yang selamat menghidupkan awal Jumaat bulan Rajab. Lepas tu kalau pesan daripada para ulama, khususnya dalam kitab Jam'ul Fawaid, pesan daripada Syekh pengarang kita itu, Daud Al-Fatani. Dia kata apa? Dia menakal sebuah hadis hasan. Maknanya apabila sampai kepadamu satu fadilat dalam satu hadis, hatta kalau hadis itu sebenarnya tak betul sekali, tapi kamu yakin kata kebesaran Allah, benda yang dijanji dalam hadis ini boleh dapat, maka akan dipenuhi apa yang kau yakini itu dengan sebab kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya maksudnya apa? Maksudnya kalau kita dengar, oh ni ada kelebihan ni, malam Jumaat ni buat paling kurang sekali, semua hidup malam Jumaat pertama bulan Rajab buat. Sahih ke Ustaz? Dia tanya. Dan kita ada buat beramal. Tak ada masuk neraka ni. Ada amalan. Yang mana semua kita beramal, kita buat, kita yakin dapat. Dan saya dia akan dapat tu bukan sebab hadis tu dhaif, bukan hadis tu hasan ke tak, disebabkan keyakinan kita. Baru petang tadi saya baca satu riwayat hadis daripada diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Dan hadis itu menceritakan kataan Nabi SAW yang mahfuznya, apabila sampai pada kau satu hadis Nabi SAW dan kau merasai dalam hatimu dengan uratmu dan kulitmu bahawa ini betul Nabi cakap, kau rasai, main jatuh, dia rasa dalam hati ni, dia terasa, fa'ana awlakum, aku lebih awla daripada kamu, kata Nabi SAW. Kalau kamu yakin aku lebih awla lagi. Dia hadis Nabi ni satu sanad, satu lagi sebenarnya rasa dalam hati kita. Tapi tak, kalau dah hadis itu bertentangan dengan sunnah Nabi, tak saya ikut dah. Ni ada riwayat datang, kalau betul tu hadis Nabi dan hati kita bersih, kata Nabi SAW, kita boleh rasa kataan Nabi. Dan hadis tu hadis sahih.
Dan barang siapa merasai hatinya jauh, kulitnya, wa ash'aruh, dan bulu-bulu yang tu dia rasa masa ini bukan perkataan Nabi, wa ana ab'adu bih, maka aku lebih lagi menjauhi benda itu. Kalau kau rasa bukan, aku cakap kau jauh. Bila saya baca hadis itu, saya teringat kisah bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Maka bangunlah satu ulama di zaman itu mencela kitab Ihya. Dia kata dalam kitab ni banyak hadis dhaif, padahal ni banyak yang palsu, banyak tak kena. Mencela, nak bakar kitab ni. Malam tu dia mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Sebelahnya ada Abu Bakar, ada Umar, dan Imam Ghazali kat sebelah. Buka kitab. Imam Ghazali ambil kitab Ihya tu, tunjuk pada Rasulullah. Rasulullah kata, Sodakta, tengok. Betul dah kau cakap hari ni Rasulullah? Sodakta, betul. Tanya pula Abu Bakar, betul. Sodakta. Lepas tu Rasulullah kata, ya Umar, ambil cemeti, pukul ni. Sebab hak kuasa. Tuduh tak betul. Tuduhan yang palsu. Ulama tu kena belasah. Sab 5 kali. Abu Bakar datang, ya Rasulullah, maafkanlah dia, ijtihad dia tak betul. Pagi tu bangun, tengok berbidat kat belakang. Yang ramai tu kan, sebab memeriksa hadis dan sebagainya. Memanglah kita tengok sanad tu memang kita lalu isnad la qala masya. Kalau tak ada isnad, kita pun boleh cakap apa saja. Tapi jangan kita nafikan ilmu-ilmu aulia ilahi ta'ala merasai hadis. Walaupun riwayat itu kadang-kadang dhaif dan sebagainya, belum tentu lagi hadis itu tidak betul. Tentu kadang isyarat pada Nabi tadi. Apa kata Nabi SAW yang mahfumnya tadi itu, barang siapa yang merasai di kulitnya dan di bulu rumahnya bahawa ini adalah perkataan daripada Nabi SAW, wa ana aula bih, aulakum bih, aku lebih aula mereka, banyak aku lebih patut bercakap dengan perkataan itu. Dan kalau kamu merasai bahawa ini tidak betul, maka akulah orang yang lebih menjauhi. Dan sanad hadis itu adalah sahih, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu Akbar. Jadi memang, tapi bukanlah label macam kita ni. Tengok Ustaz, macam betul dia hadis ni. Kau semayang tak, kau nak rasa betul tak betul, dia rasa tak jadi dia. Ni orang yang beramal, orang yang berzikir, yang hatinya selalu berselawat, tak pernah berhenti. Orang macam ni ada satu benda kesimpulan Allah. Dia boleh tengok. Ini juga yang berlaku pada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, pengarang kitab Al-Ibris. Siapa dia tuan-tuan? Guru kepada Syekh Ahmad Idris. Ahmad Idris, iaitu pendiri Tarekat Ahmadiyah. Buku dia Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, buta huruf, Quran tak dibaca, tapi pada ayat lepas lah, sembahyang betul lah. Ulama ramai belajar dia. Jadi dites oleh ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir. Baca satu hadis saja, ni hadis apa ni? Sahih atau tidak? Sahih. Ini maudhu', ni Quran, tapi dia tak baca. Kata ulama tu tanya, semua banyak jawapan kau ni semua betul. Cuma kami pelik lah, macam mana kau tahu? Kau tak pernah belajar ilmu hadis, kau tahu kata hari ni hadis sahih. Begini tuan, bila tuan membaca Quran, saya lihat warna emas keluar daripada mulut tuan. Bila tuan baca hadis sahih, saya tengok warna perak. Bila tuan baca hadis maudhu', hitam keluar, busuk bau dia. Terkejut dalam ulama ni. Ulama zahir ini ulama hakikah. Allah. Ini nak beritahu kita ni, kadang duk sibuk sangat sanad tu sadat ni. Padahal pada aulia ilah dia ada satu lagi. Macam ni? Macam ni? Ni tak sebut sadat ni. Tapi kita yakin ini kita beramal, insya-Allah kita dapat apa yang disebut tadi. Yang kita ragu. Ada
ada pun surah sanad tak sanad, sahih tak sahih, itu kita serah pada orang yang ahli hadis. Kau kaji lah. Ini bukan kita hadis, ini kita tasawuf. Al-babul khamisu fi ahwalil qabri wa dhikril maliki alladhi yadkhulul qabra qabla munkar wa nakir. Ini pula bab kelima nak menyatakan ahwal kubur dan menyatakan malaikat yang masuk dalam kubur dahulu daripada munkar dan nakir. Tengok. Dia satu lagi ni. Kita tak tahu yang masuk dalam kubur kita dua malaikat dia bukan nakir. Sepanjang pengajian kita Kasyful Rabiah dia berapa malaikat tuan-tuan dengar? Tadi malaikat maut. Sebelum tu malaikat rahmat, malaikat azab. Ini masuk lagi ni, dua malaikat lagi. Cerita wallahu a'lam. Ada soal? Apabila sampai mayat baru, semua penghuni kubur akan sentiasa menunggu berita, bertanyakan hal keadaan si fulan. Apabila kami berita mengenainya, sedangkan si fulan telah lama meninggal dunia, maka roh-roh tersebut akan berkata, tentulah dia telah diseretkan ke neraka Hawiyah. Neraka Hawiyah ni neraka yang tertutup paling bawah sekali. Calon dia orang munafik. Soalan saya, Ustaz, kiamat belum berlaku, masih lagi alam barzakh. Kenapa roh ni dah dimasukkan ke neraka Hawiyah, Ustaz? Riwayat mana tu? Tak ada hadis dia. Saya baca satu buku kisah alam tu lah, Ustaz. Tapi saya lupa pengarang dia. Yalah banyak riwayatnya. Tapi yang lebih asahnya mayat-mayat itu kalau mayat-mayat orang kafir, mayat orang-orang yang membuat zalim, orang fasik, sebelum dia sampai ke neraka yang stesen neraka yang tertentu itu, mereka banyakkannya dihantar ke Telaga Baru, bukan ke neraka Hawiyah. Allah Alam, saya tak kena cek nanti. Yang setahu yang maklum ialah segala arwah itu dihantar ke Telaga Baru. Telaga Baru ni satu telaga yang tak ada kok. Dia tak ada simen tu, tak ada kok tadi. Dia lubang kat tanah. Bau dia busuk. Berada di Yaman. Dan banyak riwayat kisah-kisah orang yang pernah bermimpi dengan waris. Lepas tu waris dia yang mana berhutang, nak minta bayar hutang. Jadi dia pergi cari lah, cik kat Telaga Baru, pagi kat Telaga Baru. Yang itu ada riwayat. Adapun kalau kita nak tanggung kata sekarang ni dah ada ke orang yang masuk ke dalam dalam neraka tu. Hatta Nabi SAW sendiri pernah melihat orang dalam neraka ketika dalam Isra' wal Mi'raj. Menjawablah ahli sunnah wal jamaah yang dimaksudkan nampak itu dan masuk itu dah alam mithal. Alam mithal, bukan alam hakiki, bukan alam akhirat, alam mithal. Kerana alam akhirat belum terbuka lagi, belum ada lagi. Sudah ni ada kan, tapi belum ada lagi. Tapi yang Nabi nampak tu, itu alam mithal. Alam mithal ni macam mana? Macam kita tengok video, tengok TV, benda tak ada pun, tapi gambar dia lah sendiri, sama macam tu. Macam mana tengok hologram, kejadian sendiri, tapi tak ada. Atau kita tengok dalam alam mimpi, itu semua alam mithal, betul sebiji. Lepas tu sedang seminggu jadi macam mana yang kita nampak dalam mimpi, atau yang kita tengok dalam TV, betul macam tu jadi. Orang dia bersama, tak ada beza langsung. Maka dikatakanlah yang dilihat itu alam mithal. Alam mithal. Mungkin itu yang dimaksudkan. Kalau kita takdirkan betul hadis itu, orang itu telah dimasukkan dalam neraka Hawiyah itu. Yang dilihat, yang dikhabarkan itu, yang mereka lihat itu adalah dalam alam mithal, yang mana akan berlaku macam itu dari buka awal ya. Yang Nabi nampak ambil batu pecah. Betul Nabi nampak tu? Dah ada ke orang kan? Belum. Nampak tu? Alamul mithal.
Lama misal macam trailer benda nak berlaku dah dilakon dah dalam satu alam lain. Sepanjang bulan Ramadan, sebenarnya orang yang telah mati akan menangis apabila tamatnya bulan Ramadan. Ini kerana terdapat riwayat yang mengatakan sepanjang bulan Ramadan penghuni neraka yang sedang diazab dan diseksa akan diberi kelihatan dalam menjalani seksaan. Soalan saya, jadi roh-roh ni sepanjang bulan Ramadan pergi mana Ustaz? Kita tanya roh. Mana roh tu pergi dalam Ramadan kan? Jawapan pertama Allah. Tapi ke mana roh-roh ni pergi dia dulu. Macam mana kita tengok dalam kitab Al-Kitab Ruh Ibn Qayyim Al-Jawzi. Roh ni Al-Jawziyah, dia dua kan, Al-Jawzi juga Al-Jawzi. Dia ada ruhun, arwahun mu'adzabah, arwahun muna'amah. Arwahun mu'adzabah, roh-roh yang diazab itu dengan sebab keberkatan daripada bulan Ramadan itu, mereka direhatkan daripada azab. Tapi dia pergi mana? Dia tak pergi mana. Sebab dia orang macam kita kata apa? Orang kena siksa dalam penjara. Lepas tu sebab kebetulan hari itu hari kebesaran, tidak ada siksaan. Tapi duduk situ juga, tak pergi mana. Kadang mereka itu adalah arwahul mu'adzabah, roh-roh yang diazab. Kebebasan mereka disekat. Ada satu lagi, arwahul muna'amah, roh-roh yang diberi nikmat. Kerana amalnya, kerana kesolehannya, kerana kewaliannya, dan kenabiannya, mereka ni bebas. Ada waktu-waktu dia dekat kubur ni, ada waktu-waktu mereka ni boleh pergi ke mana nak pergi. Dengan izin Allah. Nak pergi rumah, nak tengok saudara, nak tengok apa boleh. Tapi dalam alam barzakhiah kita tak dapat dengar ni. Ini beza dia. Jadi kalau tanya roh-roh yang diseksa tu pergi ke mana bila seksa tu diringankan, macam mana dalam jaga. Seksa tak ada, duduk dalam tu, tetap kat situ, tak ada noise. Wallahu a'lam. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitumul ilma illa qalila. Mereka bertanya kepada kau tentang ahwal roh, ya Nabi, maka jawablah, roh itu urusan Tuhanmu, kamu tidak ada ilmu mereka sedikit saja. Wallahu a'lam. Ayat soalan. Ya. Lepas berisi kubur ada arwah ni. Ada peluang. Syafaat di akhirat besok ada peluang. Paling kurang mendapat syafaatul uzma, syafaat besar, iaitu yang pertama mempercepatkan hisab, yang kedua mengeluarkan orang beriman daripada api neraka. Itu tetap yang besar. Dan itu juga syafaat-syafaat kecil-kecil yang lain-lain yang diberikan oleh Nabi SAW, ya, di saat ditimbang amal kita ini. Agak-agak dah nak berat nak masuk patutnya kita dah ini dah patut kita ni memang berat jahat dah ni. Tapi Nabi kenal kita. Dia ni kata malam Jumaat berselawat kepada aku ni. Dia kenal. Cik Mani, dia ni batu ni kita. Diberatkan, letak serban dah letak. Diberatkan di mana kita bagi berat lagi. Ataupun ketika kita nak lintasikan sirat, tak nak tergolek dah jatuh dah. Dilihat oleh Nabi SAW. Ini kan orang yang selalu datang malam Jumaat, berzikir, berselawat dengan aku. Pernah dia datang dan dia selalu, kalau selawat aku mengalir air matanya. Ditolong oleh Nabi, syafaat. Banyak syafaat-syafaat. Adakah mereka-mereka ni, ya, yang mana masa kat kubur lain. Kubur ni mana syafaat dia? Dia yang mengalir. Soalan
Soalan tadi ni memang menarik. Kat kubur macam mana kat kubur ni? Ni yang kat sana kat kubur ni. Kat kubur mana syafaat ni? Syafaat dia daripada tuan-tuan, daripada kita yang hidup ni. Kita yang hidup ni masih boleh bantu yang dalam kubur ni. Dekat akhirat dah tak ada rumah. Habis. Wal amru yawma idzin lillah. Pada hari itu urusan semua diurus oleh Allah. Kita tak boleh campur tangan dah. Tak boleh campur tangan. Tak tolong tak boleh dah, kecuali yang diizin beri syafaat. Adapun dalam dan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam kubur ni, inilah ijtihad para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Disuruhlah kita ni membanyakkan tahlil arwah. Disuruhlah bersedekah kita dengan selawat, sedekah pahala wakaf, sedekah sebab nak ringankan azab dan kubur ni. Syafaat pada orang hidup. Kita dengan yang semati. Ada peluang nak bantu. Saya tak percaya, mati lalu. Tengoklah. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Tengok dekat juzuk yang keempat, kitab Syiarus Salikin. Last kat bab mati, kat belakang tu. Di situ dikisahkan kerana Syiarus Salikin adalah terjemah daripada kitab Mukhtasar Ihya. Mukhtasar Ihya tu telah diterjemahkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani. Terjemah kat belakang saja itu dinakalkan nakalan daripada Imam Ghazali, kisah-kisah orang yang sepatutnya kena siksa dalam kubur ni, tapi kerana adanya bantuan-bantuan daripada orang yang hidup kat dalam dunia yang masih hidup, sanak saudara ni, hantar tahlil, hantar subhanallah, hantar tasbih, hantar macam-macam, ringan siksa ni. Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, tuan-tuan? Wa hadhil qasas, kisah macam ni, la tadkhulu tahta hasri. Maksudnya tak cukup tangan nak bilang. Kalaulah boleh dia buat dalil lah mimpi-mimpi orang soleh yang mana mereka bermimpi berjumpa dengan orang mati, lepas tu dia nampak kena siksa, dia cepat-cepat beramal. Besok orang sedangkan saya orang hantar pahala, besok mimpi balik dah elok. Kata Imam Ghazali, kalaulah cerita-cerita itu, mimpi-mimpi hak ni nak boleh jadi dalil, la tadkhulu tahta hasin, nak dihitung dengan jari tak boleh, terlalu banyak. Faham tak? Faham maksud Imam Ghazali? Tapi sebab tak boleh nak buat dalil. Nak buat dalil tak boleh. Dalil Quran, hadis, ijma', qiyas, mimpi tak boleh. Walaupun tak boleh, banyak mimpi-mimpi orang soleh tentang bantuan orang hidup pada orang mati. Sampai nak kira pun tak boleh. Dan diceritakan dalam kitab itu, dan balik tengok dalam kitab Syiarus Salikin juzuk 4 yang belakang sekali, Babul Maut, tentang kematian. Tengok macam mana kisah-kisah yang dinakalkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Allah, dia apa kita ragu lagi. Imam Ghazali satu orang yang thiqah, yang boleh kita pegang ilmu dia, menyatakan seperti itu. Dan pengalaman, tuan-tuan mungkin ada pengalaman. Tapi kalau takat buat kenduri arwah 3 malam, lepas tu nak mimpi, tak tahulah. Ustaz, saya dah buat ni, saya buat tali arwah, saya tak mimpi apa, berapa kali kau buat? Saya buat malam pertama lah, lepas tu saya tak buat lah. Dia beramal ni tiap-tiap tahun dah buat. Sering kita buat, selalu kita buat. Jadi selalu yang terjadi itu, kalau kita sering terjadikan satu kewajipan kita, setiap tahun kita buat tahajud, setiap tahun kita ingat, tiba-tiba kita tak buat. Yang itu yang banyak cerita ni, datanglah syiarah dalam mimpi itu, muka sedih, teguran. Sebab kita selalu buat, tiba-tiba kita tinggal. Yang macam tu ada. Tapi kalau baru buat sekali ya, tu nak mimpi tak tahu dah. Kadang ada hubungan antara si mati dan si hidup. Dan banyak riwayat-riwayat daripada hadis tentang bagaimana tu'radu a'malukum, dibentangkan amal-amal orang hidup ni, orang kamu ni, ke hadapan. Yang pertama, Nabi SAW. Amalan kita ni dibentang depan kita, dan tengok selawat kita, amal Rasulullah. Yang kedua, dibentangkan kepada abahukum, kepada bapa-bapa kamu dan tok nenek moyang kamu. Maksud dia, orang tok moyang kita meninggal, dia akan melihat amal-amal anak cucu dia. Apabila dia tengok amal itu baik,
syakarallah, dia akan bersyukur pada Allah. Ya Allah, fada'a ila Allah, ya Allah terimalah amal anak cucu. Bila dia tengok amal anak-anak cucu cicit dia ni buruk, beristighfarlah mayat tersebut. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa anak cucu. Allah, ini hadiah-hadiah dia. Saya tak tulis lagi. Tuan boleh tengok nakalan-nakalan yang sahih, bagaimana amalan-amalan itu dibentang daripada orang-orang tikil amwat. Masya Allah. Jadi semua itu menunjukkan adanya syafaat pada pertolongan dari yang hidup kepada si mati. Adakah mereka ni bila dah kena siksa ke akhirat ada orang tak dapat syafaat? Dah. Itu cerita akhirat lah. Nabi tolong dan orang-orang yang dibenarkan mensyafaat kepada orang-orang yang dia diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Ada. Ya. Syafaat sesama mukmin Ustaz. Atas rahmat kasih sayang Allah. Contohlah, Ustaz masuk syurga dulu. Di syurga, Ustaz tak nampak seorang pun murid-murid Ustaz yang sama-sama belajar ni pada semalam malam ni. Ustaz pergi ke neraka, Ustaz nampak ramai muka kami semua. Atas syafaat sesama mukmin ni, Ustaz boleh tarik keluar kami yang di neraka ni, kemudian Ustaz boleh masukkan kami ni ke dalam syurga. Apa yang kita boleh fahami Ustaz? Apa yang kita boleh faham daripada perkataan itu? Betul. Syafaat guru pada murid. Kita boleh faham begitulah besarnya rahmat Allah. Begitu besarnya belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap amal-amal yang diamalkan oleh hamba-hamba. Yang mana Allah itu sangat kasih dan sangat prihatin kepada muta'allim wal 'alim, guru dan murid. Kerana banyak pujian-pujian baik ayat Quran, baik hadis terhadap orang yang mengajar dan orang yang belajar. Dan Allah dan Rasul sangat kasih pada dua golongan ini, golongan mengajar, golongan belajar. Sehingga banyak hadis-hadis yang kita pernah tonton dengar ataupun kita pernah dengar, bagaimana malaikat si innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridhaan bima yasna. Para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya. Ada dua riwayat, dua maksud. Sama ada dia rendahkan betul ataupun ditawaduk, dipayung dengan sayap-sayapnya pada orang yang sedang menuntut ilmu. Bila menuntut ilmu mana ada guru lah, dua-dua sayap. Tak ada kelebihan macam itu diberi pada yang lain. Orang pergi haji tak dapat ilmu, orang pergi jihad tak dapat ilmu. Hanya pada orang yang belajar ilmu dan yang mengajar ilmu. Faham tak ayat? Pemberian rahmat Allah ni pada kita yang duduk dalam masjid ni. Allah, tambah hidup depan. Nak tanya soalan lagi. Faham pula lagi, bersungguh pula lagi. Faham tak faham tu nombor dulu, tak penting tu. Perhatian Allah bukan pada masalah tuan faham tak faham. Ikhlas hadir dalam kelas itu. Perasaan kita ketika datang dalam kelas ni apa ni? Jahil yang ya Allah, mengharapkan rahmat-Mu ya Allah, maka aku hadir kelas ni walaupun setengah jam 40 minit jadilah. Jadi ada kelas yang macam tu, maka dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan syafaat guru ni pada murid tadi. Dan sebab itu hikmah tak pun diceritakan bagaimana berlaku syafaat guru pada murid di akhirat, menunjukkan betapa pentingnya hubungan itu di dunia. Kan bukan akhirat besok, kat dunia lain lah. Sini pun tak buat tak tahu je macam mana kat sana. Ada hubungan dan ada syafaat kasih tadi. Kerana para guru itu adalah perpanjangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama, para guru itu pewaris Nabi. Maka apa yang Nabi dapat, syafaat Nabi besar lagi lah. Syafaat guru ni kecil sikit, hanya khas pada anak-anak murid yang hampir. Itu pun kalau guru tu masuk syurga lah. Kalau dia pun masuk sama dalam tu, nak syafaat macam mana? Doa lah. Wallah. Ada lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi syukran bid'ani kulubana musta'min asarana wa syukran bi'atibari amkarana wa sallallahu salam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala
سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل